warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu doakan anak-anak berjaya dengan cemerlang dalam menjawab soalan fizik ni kan. Okey, baik. Hari ni cikgu nak tunjukkan cara untuk jawab soalan nombor 7. Okey, soalan 7 ni lebih kepada pilihan. Okey, tapi sebelum tu kita buat sedikit ulang kaji tentang topik cahaya ni, iaitu kanta yang kita tengok ni, kanta cembung. Okey, kanta cembung, kita tengok dia buncit tengah tu, dia kanta cembung lah. Satu lagi pasangan dia kanta cekung. Okey, kanta cekung dia ramping kan, dia ramping slim cantik, itu kanta cekung. Okey, baik, kita buat ulang kaji sedikit tentang kanta ni. Okey, tengah-tengah ni pusat kanta ni kita panggil pusat optik. Pusat optik. Okey, O. Kemudian ada dua. First kita tengok objek. Okey, objek. Kemudian yang kedua adalah image. Okey, kita tengok dulu apa ciri-ciri image yang terbentuk. Okey, ciri-ciri dia yang pertama kita tengok dia songsang, dia tertungging ke bawah tu, kita panggil songsang. Yang kedua dia kecil, mengecil. Okey, mengecil lah, dia lebih kecil daripada objek. Dan yang ketiga adalah nyata. Apa dia image nyata ni? Image nyata, image yang terbentuk pada skrin. Ingat, image nyata, image terbentuk pada skrin. Okey, kita teruskan. 40 cm ni apa dia? Okey, kita tengok jarak antara objek ke pusat optik adalah jarak objek. Okey, biasa dalam fizik ni kita tak tulis panjang-panjang macam tu. Kita tulis simbol dia je. Jarak objek U. Okey, so di sini senanglah, U dia dah bagi dah. U sebagai 40 cm. Okey, kemudian dia bagi jarak antara objek ke image 60 cm. Okey, apa lagi yang kita dapat daripada gambar rajah ni? Kita akan dapat jarak antara pusat optik ke image, kita panggil sebagai jarak image. Okey, so jarak image kita label sebagai V. Okey, jarak image sebagai V. Jarak image dia tak bagi. Okey, kita tak tahu di sini. Tapi kita dah bagi jarak objek kepada image tu 60. Jarak objek dia 40. So 60 tolak 40 dapatlah 20 cm. Senang kan? Ni senang je, ni matematik ni. Okey, baik, kita terus kepada soalan seterusnya. Soalan dia yang tadi baru juga sebut. Apakah yang dimaksud dengan image maya? Image yang terbentuk di atas skrin. Okey, itulah image nyata. Cikgu sebut maya tadi. Image nyata, image yang terbentuk di atas skrin. Okey, kita tengok yang kedua. Tadi kita dah kira dah, kan? Jarak image dia tadi. Ni dia nak tentukan jarak image dia. Okey, sinilah tadi kita dah kira kan, ke atas tu. So V, ingat, V adalah jarak image yang kita nak tahu. So yang tu 60 tolak 40 dapatlah 20 cm. 60 ni kan, ni jarak sini ke sini. Jarak objek ke image 60, tolak objek tu sikit tu. Okey, jarak antara pusat optik ke image adalah jarak image 20 cm. Okey, dapatlah satu markah. Senang je kan nak dapat markah tu. Kemudian pengiraan. Okey, soalan pengiraan yang menggunakan formula. Formula dah beri kat depan tu, tengok je, tak payah hafal. Masa cikgu dulu kena ingat, kena hafal. Zaman cikgu form 4 dulu, kita kena hafal. Okey, tadi kita dah dapat, okey, U 40 cm kan, V kita dah dapat 20 cm. So dia kata hitungkan panjang fokus F.
Okey, F kecil itu adalah panjang fokus. Kalau F besar tu titik fokus. So di sini F sama dengan apa? Kita pakai formula ni. Okey, formula ni diberi di depan. Kalau dalam soalan tu dekat depan tu dah diberi. So kita masukkan je lah U40, V20. Dapatlah nilai. Kan? Simple. Soalan yang mudah untuk dijawab. Okey, kita terus kepada ni soalan dia ni yang kata soalan pilihan ni. Nombor 7 ni soalan pilihan. Nama pun pilih satu. Okey. Tengok sikit teleskop astronomi dia ada 2 kanta. Okey, dia ada kanta mata dan juga kanta objektif, ada 2 kanta. Okey, yang ni dia bagi 3 jenis kanta P, Q dan R. Okey, dia nak apa ciri-ciri kesesuaian sebagai kanta objek. Okey, kena tengoklah soalan tu dia sebagai kanta objek ke ataupun kanta mata. Okey, di sini kanta objek. Kita tahu kanta objek ni panjang fokus dia mesti panjang. Okey, mesti panjang diameter dia tu. Kena ada orang kata apa, ada ilmu lah, baca lah sikit kan pasal kanta pasal teleskop ni, kena tahulah. Alright, di sini kita pilih yang mana satu yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai kanta objek. Okey, jadi panjang fokus dia kita kena yang tinggi lah. Okey, kita tengok. Okey, sekejap tulis sikit lah. Okey, panjang fokus ada P, Q, R, S. Yang paling tinggi adalah yang ni kan. Kemudian diameter kanta dia besar. Okey, perkataan diameter ada juga aku lupa lah diameter tu pada ni kata bulatan kan. Cikgu pun lukis bulatan tak berbulat. Okey, ni kata pusat diameter tu tu adalah dia punya diameter. Okey, diameter dia besar. Okey, jadi antara 3 tu yang paling sesuai untuk kanta objek adalah R. Okey, bila kita dah pilih R, yang Tok Sodok sebut dah. Tok Sodok tengok yang lain dah. PQ tak payah nak tengok dah. Okey, macam ni dia bagi nilai kan 100 cm. Tapi sekejap kita tengok macam mana cara kita nak jawab. Okey, panjang fokus memanglah dia bagi nilai 100 cm. Tapi kita tulis dalam bentuk kata sifat, kata adjektif dia. Tinggi ke besar ke, kata sifat besar, kecil, tinggi, rendah, itu kata sifat lah. So, panjang fokus kita tak tulis 100 cm. Kita tulis panjang fokus dia ada yang tinggi. Kenapa panjang fokus yang tinggi? Tulis dia sebab kita nak hasilkan image yang besar, betul? So itulah sebab dia image yang besar dihasilkan. Ayat tu ikutlah menghasilkan image yang besar pun diterima, ataupun pembesaran tinggi pun boleh diterima. Kemudian yang kedua, diameter kanta. Yang ni tulis terus diameter kanta besar. Okay? Diameter besar. Kenapa diameter besar? Lebih banyak cahaya yang masuk. Okay? Image tu lebih terang lah. Image terang. Okey, antara tu yang manakah kanta paling sesuai? Letak je R. Memang kita pilih R. Kan? Mudah kan soalan ni?